كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. ومن يطع الله ورسوله فقد هدى ومن يعص الله ورسوله فقد غوى حتى يفيء إلى أمر الله. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم آمين. Baik, hari ini kita baca hadis tentang istiqamah. Baik, an Sufyan bin Abdullah As-Saqafi qala Qultu ya Rasulullah قل لي في الإسلام قولا لا أسأله عنه أحدا بعدك قال قل آمنت بالله ثم استقم. Daripada Sufyan bin Abdullah As-Saqafi katanya, aku bertanya, wahai Rasulullah, beritahulah kepadaku tentang Islam ini satu ucapan yang aku tidak akan bertanya lagi kepada orang lain selepas engkau. Jawab baginda, ucapkanlah aku beriman kepada Allah, kemudian tetaplah pendirian. Jadi Sufyan bin Abdullah As-Saqafi ini seorang sahabat Nabi. Bapaknya ialah Abdullah bin Alqamah, juga seorang sahabat Nabi. Sufyan ini berasal daripada Taif dan pernah menjadi wali Taif ataupun gubernur Taif pada masa pemerintahan Umar sehinggalah kewafatannya. Beliau adalah gubernur Taif dan mempunyai beberapa orang anak, antaranya ialah Amr bin Sufyan, Abdullah bin Sufyan, Alqamah bin Sufyan, yang merupakan antara sahabat yang merupakan antara orang yang meriwayatkan hadis juga. Baik, cerita tentang Sufyan ini taklah banyak dalam kitab-kitab biografi. Jadi dia bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ucapkanlah, beritahulah kepadaku tentang ajaran Islam ini yang aku tak payah tanya orang lain lagi selepas ini. Jadi Nabi berkata, Nabi bersabda, ucapkanlah amantu billah, aku beriman kepada Allah, summa istaqim, kemudian tetaplah pendirian. Baik, cuba buka surah 11 ayat 112. Fastaqim kama umirta, istiqamahlah sebagaimana yang diperintah.
wa man taba ma'aka, dan orang yang bertaubat bersama dengan engkau, wala tatghaw, dan jangan melampaui batas. Jadi dalam hadis ini Rasulullah kata, amantu billah. Allah perintahkan supaya kita beriman kepadanya. Nabi menyebutkan, berimanlah kepada Allah. Jadi aku beriman kepada Allah. Kemudian Allah suruh dalam surah 11-12 tadi, hendaklah kita istiqamah dan wala tatghaw, jangan melampaui batas. Jadi tatghaw ni jangan menyeleweng. Jadi istiqamah lawan dia ialah inhiraf. Istiqamah lurus, dan lawannya inhiraf, menyeleweng. Dalam surah Al-Fatihah kita juga disuruh membuat permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Jadi ihdinas siratal mustaqim inilah yang dimaksudkan dengan istiqamah. Kita minta jalan yang lurus. Dan siratal ladzina an'amta alaihim, jalan itulah jalan yang dilalui oleh orang yang Allah beri nikmat ke atas mereka. Dalam surah 4 ayat 69, alladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Surah 4 ayat 69 itu. Jadi orang yang Allah beri nikmat itu ialah para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin. Jadi kita mohon kepada Allah untuk ikut jalan ini. Jadi orang yang mengikut jalan para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin ini, mereka itu diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dalam surah 6 ayat 153, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Jadi inilah jalanku yang lurus, maka ikutlah. Jadi orang yang istiqamah ini maknanya ittiba', iaitu mengikut. Dia tak boleh mengada-ngadakan benda yang baru. Dia kena ikut apa yang telah Allah tetapkan. Jadi kepada apa dia ikut? Dia mesti ikut kepada Allah dan Rasul. Sebab itu dalam surah 4 ayat 69 tadi, dia kata, wa man yuti'illaha war rasul. Jadi ittiba' ni maksudnya taat. Taat kepada Allah dan Rasul. Dalam surah 49 ayat 15 pula, innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu tidak lain, ini orang yang beriman, yang istiqamah, tak lain daripada orang yang alladzina amanu billahi wa rasulih. Itulah orang yang beriman, yang mengikut dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Summa lam yartabu, kemudian dia tidak ragu-ragu. Jadi yang tak ragu-ragu itulah dia istiqamah, dia tak ragu-ragu lagi. Dia laksanakan segala perintah Allah sampailah dia mati.
Jadi kalau orang yang ragu ni bukan je buat sekerat je, masa muda je, dah tua dia tinggalkan, ataupun masa pencen baru mula. Sebelum pencen tak buat lagi, ragu-ragu dan takut. Ataupun belum kahwin rajin, lepas kahwin dah jadi takut, dah ragu-ragu, takut isteri tak setuju ke. Itu maknanya orang yang tak istiqamah. Orang yang istiqamah ni summa lam yartabu. Sebab itu istiqamah ni juga, jadi yang dikatakan istiqamah itu pertamanya dari segi ucapan. Jadi tiap-tiap yang kita nak mulakan iman ini mesti mula dengan ucapan. Jadi ucapannya lah yang kita selalu ucapkan tiap-tiap hari. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami mengabdikan diri. Dan ucapan ini wajib kita ucapkan yang bawa makna La ilaha illallah. Tetapi kalau ucapan sahaja, kita ucapkan La ilaha illallah, kita ucapkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim, tapi kalau tak bertindak dalam bentuk amalan, tak ada maknanya ucapan ini. Jadi kalau ucapan tanpa amalan, itu namanya apa? Pengakuan tanpa amalan, namanya nifaq, iaitu munafik, berpura-pura. Dia mengaku saja. Kalau sekiranya seseorang itu mengamalkan satu benda tapi tidak ada pengakuan dalam dirinya, dia tak buat itu kerana Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah amalan tanpa ucapan, tanpa niat, tak ada pengakuan, dia buat saja amalan. Itu namanya kufrun. Itu dia tak beriman kepada Allah. Dia buat amalan tanpa tujuan sesuatu, melainkan sekadar melakukan satu pekerjaan, tapi tak adalah ada pengakuan dia berdasarkan kepada iman. Jadi amalan orang yang tidak ada iman ini, itu amalan yang kosong, tak dikira di sisi Allah. Itu dikira amalan orang yang ingkar untuk taat kepada Allah. Sebab itu asas bagi iman ni mesti di atas asas La ilaha illallah. Di atas asas itu adalah perintah Allah. Saya buat ini kerana perintah Allah. Sama jugalah satu amalan itu kalau dilakukan tanpa niat. Jadi kalau amalan itu dilakukan tanpa pengakuan dan tanpa juga niat, itu juga amalan orang yang, kerana niat itu menentukan amalan kita. Niat itu dalam bahasa yang lebih mudah ialah matlamat pekerjaan kita. Mestilah tiap-tiap matlamat pekerjaan kita mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala, bukan kerana selainnya. Dan semua amalan itu, walaupun dia mengucapkan La ilaha illallah dan dia bertindak melakukan sesuatu pekerjaan itu selepas dia mengaku La ilaha illallah dan niatnya kerana mencari keredaan Allah, tetapi tak ikut sunnah, maka amalan dia itu tak diterima juga. Itu dipanggil bid'ah. Jadi kerana itu, orang yang istiqamah itu, dia mesti ikut Allah dan Rasul. Jadi dia ikut Allah dan Rasul ini, di sudut lain pula, mestilah seseorang itu ada ilmu.
Kalau tak ada ilmu, macam mana dia nak boleh ikut Allah dan Rasul? Jadi dia kena belajar tentang Al-Quran ini. Al-Quran adalah sumber ilmu, bagaimana cara dia untuk berfikir bagi melakukan apa jua pekerjaan. Tanpa Quran, manusia mungkin memikirkan hidup ini untuk dunia semata-mata. Tapi dengan Quran lah baru dia nampak bahawa hidup ini adalah untuk akhirat. Dunia ini hanyalah tempat persinggahan untuk ujian. Kalau lulus, maka berjayalah dia di akhirat nanti. Kalau gagal, maka rugilah dia di akhirat nanti. Jadi untuk dapat ilmu yang dapat mengenal tujuan hidupnya ialah untuk akhirat, kena belajar Quran. Nak belajar Quran pula tak akan dapat difahami dengan sempurna melainkan dengan ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana baginda itu merupakan seorang yang membawa akhlak Al-Quran. Seluruh hidup baginda itu adalah gambaran dan rupa ajaran Al-Quran yang sebenarnya untuk dipraktikkan oleh setiap hamba Allah supaya dapat mencapai kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kerana itu bagi tiap-tiap amalan ini juga dia tak akan dikira oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan ia dilakukan ikhlas kerana mencari keredaan Allah. Ikhlas. Ikhlas tu maksudnya ialah mentauhidkan Allah. Apa saja dia buat tu kerana satu je tujuan, mencari keredaan Allah. Jadi orang yang istiqamah ni, dia lakukan sesuatu yang perintah Allah iaitu Al-Quran dan keterangan Rasul ini dengan ikhlas. Kerana dia nak mentauhidkan Allah. Kegagalan manusia bila dia tak faham erti mentauhidkan Allah. Hidup ini dia bercampur aduk di antara matlamat duniawi dan akhirat itu diambil hanyalah sebahagiannya saja, tidak kesemuanya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam surah 28 ayat 77. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah. Carilah pada apa saja kurniaan Allah kepadamu untuk mendapatkan pahala akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa habuan dunia. Maknanya semua kerja kita tu mestilah tujuan dia nak mendapatkan pahala akhirat. Siapa yang ada tujuan dunia dalam hidup dia, dia tidak istiqamah dari segi cara berfikir dia. Jadi orang yang berfikir istiqamah ni, semua dia buat itu untuk mendapatkan pahala akhirat. Bila dia belajar, apa tujuan dia belajar? Mestilah untuk mendapatkan kesenangan di hari akhirat esok. Tapi bila kita belajar untuk mencari kesenangan dunia sampai sanggup melupakan akhirat, itu bukanlah jalan orang yang istiqamah. Jadi bila kita ucapkan aku beriman kepada Allah, pertama sekali kena cari ilmu yang betul. Apa ilmu yang betul itu? Iaitu Al-Quran ini. Cari ilmu yang betul itu dulu. Yang lain itu bila dah kita kuasai Quran, barulah ada tambahan. Ini tinggalkan Quran dulu, lepas tu barulah kemudian nak cari Quran. Kalau sempat hidup, bolehlah perbaiki diri. Kalau tak sempat, matilah dia membawa kesyirikan, bawa amalan yang syirik, dan tempatnya sudah tentu di neraka. Jadi hal-hal beginilah menuntut kita istiqamah supaya kita berfikir dalam hidup ini adalah untuk mencari akhirat.
Dan Allah tak akan sia-siakan amalan orang yang mencari akhirat itu, kerana dialah penolong dan pelindung kepada orang yang beriman dengan penuh yakin tadi. Kemudian yang keduanya, kita kena ikut apa yang Nabi tunjukkan. Barulah namanya istiqamah. Kerana apa yang kita faham tadi bukannya faham ikut kita sendiri, tapi faham apa yang Nabi sampaikan. Faham orang yang paling faham tentang Quran ini, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita tinggalkan Nabi, kita ambil ulama misalnya, maka meninggalkan Nabi dengan mengambil ulama, maka itu bukanlah jalannya istiqamah. Jalannya istiqamah ni mesti ambil Nabi, kerana Nabi lah ikutan yang sebenar-benarnya. Dalam surah 33 ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Benar-benarlah pada pribadi Rasul itu ikutan yang baik buat kamu, bagi orang yang mengharapkan keridaan Allah dan balasan yang baik di akhirat esok. Wa zakarallaha katsira, dan banyak merujuk kepada perintah Allah dalam Al-Quran ini. Bagaimana nak hayati Quran, ikutlah Rasulullah, kerana wa innaka la ala khuluqin azim. Sesungguhnya pada pribadi Rasul itu adalah akhlak yang agung, iaitu akhlak Al-Quran. Manakala orang yang tak ikut Rasul, jadi tak ikut Allah dan Rasul, maka mereka itulah orang-orang yang inhiraf. Sama ada al-maghdubi alaihim ataupun ad-dallin. Jadi al-maghdubi alaihim ialah para ulama yang menyeleweng. Jadi para ulama yang mencari dunia, para ulama yang tak menyatakan kebenaran, para ulama yang mengajak kepada ajarannya, bukan kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dalam surah 3 ayat 79, maka li basyarin, tak patut benar bagi manusia, ayyutiyahul kitaba wal hukma wan nubuwah, ya Allah berikan kepadanya ilmu tentang kitab, tentang hikmah dan tentang kenabian. Summa yaqula linnas, kemudian dia mengajak orang lain, kunu ibadan li, jadilah kamu hamba-Ku. Min dunillah, bukannya hamba Allah. Jadi tak ikut kitab Allah, ini pendapat kami, ini mazhab kami, ini pegangan kami. Bukannya ini firman Allah, ini sabda Rasulullah. Kita ikut sama ada kita suka ataupun tak suka, bercanggah dengan kepentingan kita ataupun tidak. Yang kita wajib ialah sami'na wa ata'na, dengar dan patuh. Itu tujuan dia. Jadi hari ini bila kita tak ajak pada Quran dan Sunnah, kita ajak belajar kitab, akhirnya tak faham tentang Quran pun. Kita pergi belajar, lama belajar, tapi bila tanya Quran awak faham ke tidak? Saya tak tahu lagi Quran, saya baru belajar agama. Yang kita baca tu apa? Bukannya kitab Allah, tapi kitab ulama. Yang kita beri perhatian kata-kata ulama, bukannya firman Allah dan sabda Rasulullah. Bila kita keluarkan pendapat, kita kata simpulan, tapi tak ada pun qala Allah wa qala Rasul. Itulah yang dimaksudkan oleh Ibnu Mas'ud, innama halaka ahlul kitab min qablikum, sesungguhnya binasa ahlul kitab sebelum kamu, aqbalu kutuba ulamaihim, mereka begitu mengagungkan kitab para ulama mereka, wa taraku kitab rabbihim, tapi meninggalkan kitab Tuhan mereka. Inilah maksudnya mengajak kepada faham kita, pegang, oh kita ni
pada faham kita, kelompok kita ni siapa, kumpulan mana, apa je nama dia. Kami semua ni kena ikut pemimpin kami. Bila sebut je mengaji Quran dan Sunnah, oh, kita bukan aliran itu, kita mazhab kita lain. Jadi inilah perkara yang banyak berlaku dalam masyarakat kita. Sampai ke sudah, tapi nampak macam berjuang untuk agama, tapi meninggalkan Al-Quran. Tak faham Al-Quran tanya, suruh terjemah Fatihah pun masih belum boleh. Suruh terjemah bacaan dalam solat pun belum boleh. Tapi mengajak orang berdakwah, nak ajak orang kepada Islam, macam mana dia nak ajak orang kepada Islam? Sedangkan mereka meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Ini maksud dia. Ya Allah suruh kita ni, walakin kunu rabbaniyin. Akan tapi jadilah kamu golongan Rabbani. Siapa golongan Rabbani? Bima kuntum tu'allimuna al-kitab, disebabkan kamu mengajarkan Al-Quran. Wa bima kuntum tadrusun, dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya. Jadi orang yang istiqamah ini, dia tidak ajak kepada pendapat orang, dia tak ajak kepada faham orang lain, dia ajak kepada Al-Quran serupa yang macam Rasul faham. Inilah para ulama yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang takutkan Allah. Tapi kalau mereka menyeleweng, mereka itulah ulama yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah pegangan orang yang istiqamah. Sebab itu Nabi SAW juga menyebutkan, inna min asyratis sa'ah an yultamasal ilmu indal asagir. Sesungguhnya di antara tanda dekatnya hari kiamat itu, ilmu itu dikutip daripada orang-orang yang kecil. Siapakah orang-orang yang kecil? Orang yang berpada dengan pendapat orang dan meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Jadi mudah-mudahan kita semua dapat jadi orang yang istiqamah, belajar daripada Quran dan Sunnah. Jangan ambil ilmu daripada orang-orang yang kecil, iaitu orang yang berpada dengan pendapat orang tapi meninggalkan Quran dan Sunnah. Kerana ini adalah benih-benih ke arah penyelewengan. Kita ditanam dalam jiwa kita, tak tahu benar yang benar. Macam mana kita dapat bezakan antara hak dan batil? Kemudian orang yang istiqamah juga bukanlah jadi pak turut ad-dallin. Ad-dallin ni orang yang ikut je orang lain, tak ada langsung nak berfikir. Kerana itu mereka ini diumpamakan macam lembu saja, tak ada nak fikir langsung. Supaya Allah sebut dalam surah 7 ayat 179. Ini bukan sifat orang yang istiqamah. Orang istiqamah ni, dia hidup dia mencari dalil. Dia nak buat betul kerana dia takut rugi di hari akhirat esok. Saya ikut je, takkan dia salah. Mereka juga ulama. Saya ni tak boleh fikir sebab saya bukan ulama. Siapa yang cap dia tu ulama ataupun tidak? Bukankah nak jadi ulama ni kena belajar? Bukankah semua orang boleh jadi ulama? Oh, saya tak boleh, saya ni belajar engineer, saya memang takkan jadi ulama. Adakah boleh jadi begitu? Siapa pun boleh jadi ulama, asalkan dia belajar. Sebab itulah Imam Ahmad mengatakan, la tuqalliduni, janganlah kamu bertaklid kepada aku. Wala tuqallidu Malikan, janganlah bertaklid kepada Imam Malik. Wala Syafi'i, ataupun Imam Syafi'i. Walal Auza'i, ataupun Imam Auza'i. Wala Thawri, ataupun Imam Thawri. Walakin, akan tetapi, ta'allamu, belajarlah kamu, kama ta'allamna, serupa macam kami juga belajar. Jadi Imam Ahmad jadi pandai sebab apa? Sebab dia belajar, boleh hafal hadis. Kalau kita pun nak hafal hadis, boleh belajar. Dan kalau semua kita belajar, tentulah kita jadi orang yang alim juga.
Tak ada pula orang ni saya dah tutup, Allah kata orang ni saya tutup hati dia, dia akan jadi jahil sampai bila-bila. Kecuali dia pilih jalan yang jahil itu. Jadi orang yang istiqamah ni dia tak boleh jadi orang yang macam tu. Dia mesti nak ubah diri dia daripada tak tahu jadi tahu. Ilmu ni bila dia belajar sikit demi sedikit, tak ada ilmu dapat sekaligus. Wahyu turun pun 23 tahun. Kita nak jadi pandai pun takkan dalam masa seminggu. Terjemah tu bolehlah belajar kaedah je 5 hari. Tapi tak pandai lagi lah, baru kena kaedah. Jangan pula habis 5 hari berhenti, saya dah pandai. Kena sambung, belajar, semak, sampailah menguasai ilmu itu. Kerana ilmu dia dapat je sikit demi sikit. Apa salahnya kalau Allah nak turun kepada Nabi 23 tahun tu jadi sehari je turun semua. Tapi tidak, itulah pendidikan yang perlu dilalui oleh setiap orang untuk bentuk dirinya. Jadi kerana itu, orang yang istiqamah ni tak boleh jadi orang yang membuta-tuli hidup je. Hidup tanpa dalil, hidup tanpa kajian, hidup tanpa berfikir. Tak boleh. Cuba tengok ayat ni. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Pastilah kami akan humbankan ke dalam neraka Jahannam kebanyakan jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Ada akal tapi tak tahu nak berfikir. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Ada mata tak tahu untuk melihat kebenaran ini. Walahum azanun la yasma'una biha. Ada telinga tapi tak tahu untuk mendengar dengannya. Ulaika kal an'am. Mereka itu seperti lembu. Balhum adal. Bakal lebih bodoh pada itu lagi. Ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Lalai daripada perintah Allah dan juga fahaman Rasulullah. Lalai ni tak ambil berat, tak ambil peduli, dan hidupnya tidak menghiraukan semua perkara ni. Kerana apa yang dia nampak dalam hidup ni hanyalah cari makan dan hiburan sahaja. Cari makan dan hiburan. Seperti Allah sebut dalam surah 47 ayat 12. Di tengah-tengah tu, walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru maswal lahum. Dan orang-orang yang engkar itu, mereka hidup ni bersenang-senang dengan hiburan, wa ya'kulun, dan fikirkan tentang makan, macam nak cari makan, apa nak dimakan, di mana nak makan, makan je fikir, jalan-jalan cari makan. Serupalah macam binatang ternak, samalah macam lembu fi'lak tu. Orang sumbat, seronok dalam kandang. Kalau tak sumbat, mengembuh setiap masa, bukan? Sekarang macam tu lah juga. Dapat gaji, senyap. Cuba tak lambat sikit gaji, mengembuh macam lembu tadi. Sampai masa tak naik gaji, mengembuh juga. Begitulah keadaan orang yang hidupnya hanyalah fikir tentang hiburan dan makanan ini. Mereka itu, apa kesudahannya? Wan naru maswal lahum. Nerakalah tempat kembali mereka. Jadi hidup ni biar ada sikit pemikiran. Hidup ini biarlah kita tinggalkan jasa. Hidup ni mesti ada pengorbanan. Hidup ni mesti ada perjuangan. Hidup ni bukannya hidup mati habis begitu saja. Kerana hidup ini ada maknanya pada masa depan kita yang sebenar, iaitu hari akhirat nanti. Jadi orang yang istiqamah ni, mereka sentiasa menjadikan jalan ittiba' dan ta'at ini sebagai jalan yang mereka nak ikut. Bukannya jadi orang yang bertaklid buta, membuta tuli, mengikut apa saja yang ada di hadapannya,
tanpa memikirkan apa akibat dan kesudahannya. Inilah maksudnya orang yang istiqamah. Jadi orang istiqamah tu satu sumber yang jadi pegangannya adalah sumber yang betul. Yang keduanya, jalan bagi pelaksanaannya adalah jalan yang betul. Dan yang ketiganya, matlamat yang dia nak tuju adalah matlamat yang betul. Dan yang keempatnya, dia buat itu secara berkekalan dan berterusan. Sampailah dia mati. Seperti Allah sebut dalam surah 15 ayat 99. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Tunduk patuhlah kamu mengabdikan diri kepada Allah sampailah kematian menjemput kamu. Tak ada kita boleh rehat dalam hidup kita ini tanpa bertakwa kepada Allah, tanpa taat kepada Allah, tanpa mengabdikan diri kepada Allah. Seluruh hidup kita setiap masa mestilah dalam rangka taat kepada Allah. Itulah yang Allah sebutkan pada kita mengingatkan tentang pentingnya masa wal asr innal insana lafi khusr. Demi masa, demi umur kita, semua manusia itu benar-benar dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, yang ikut Quran, wa amilus salihat, dan ikut apa yang Rasul bawa, wa tawasau bil haq, dan bercakap benda yang benar, cakap apa yang Quran dan Sunnah sampaikan, wa tawasau bis sabr, dan pesan dengan kesabaran, sabar menghadapi segala ujian dan cubaan dalam menegakkan kebenaran. Jadi insya-Allah setakat inilah dulu untuk pagi ini. Baik, mari kita baca doa ni. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Tuhan kami, maka kurniakanlah kepada kami istiqamah. Istiqamah di atas jalan yang lurus. Istiqamah berterusan mengerjakan amalan kita di atas jalan yang lurus. Dan istiqamah meletakkan matlamat hidup kita di atas jalan yang lurus. Dan istiqamah menjadikan sahabat-sahabat kita semua orang yang berada di atas jalan yang lurus. Jadi aqulu qawli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'na jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzu bika minal arba' wa min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba 'amalin yuqarribuna hubbak. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير